Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak tingkatan 5. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar tajuk pertama bahagian fiqh, iaitu tajuk solat sunat istikharah dan juga solat sunat tasbih. Okey, pertama sekali kita tengok dulu maksud solat sunat istikharah, iaitu solat yang dilakukan untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam menentukan pilihan bagi sesuatu perkara. Saya percaya ada di kalangan anak-anak yang pernah melaksanakan solat sunat istikharah. Latar belakang solat sunat istikharah ni ialah apabila kita menghadapi sesuatu kebuntuan dalam memilih di antara sesuatu perkara, okey, kita tidak ada petunjuk untuk memilih yang mana satu, maka solatlah istikharah, kerana solat istikharah ni adalah permintaan direct kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Hukum. Apakah hukum solat sunat istikharah? Sama juga seperti solat-solat yang lain, hukumnya adalah sunat. Okay, bilakah masanya? Masanya sebaik-baiknya dikerjakan pada waktu malam, iaitu sewaktu kita melaksanakan qiyamul lail bersama-sama dengan solat sunat tahajud dan juga solat sunat taubat. Okey, sekiranya anak-anak tidak dapat melaksanakan pada waktu malam, boleh juga melaksanakannya pada waktu siang. Cuma hendaklah kita elakkan daripada kita melaksanakan solat sunat itu pada waktu yang diharamkan untuk solat sunat, iaitu selepas waktu subuh dan juga selepas waktu asar. Okey, jadi tunaikanlah solat sunat istikharah ni mengikut kepentingan kita. Okey, sama ada secara 3 kali berturut-turut ataupun 7 kali berturut-turut dengan masa tempoh masanya 7 hari. Okay, bagaimana kita nak tahu pilihan itu tepat ataupun tidak? Macam mana petunjuk Allah nak bagi pada kita? Okay, berbagai-bagai petunjuk Allah boleh berikan kepada kita. Mungkin Allah datangkan dalam bentuk mimpi, okay, ataupun Allah datangkan dalam bentuk gerak hati, ataupun dalam bentuk nasihat daripada seseorang datang berikan nasihat kepada kita. Okay, tapi sebenarnya kalau sekiranya kita dah sebelum kita laksanakan solat istikharah, kalau kita dah dapat keputusan yang tepat dengan mungkin dengan meminta nasihat daripada orang-orang terdekat seperti guru ataupun ibu bapa, rakan-rakan, maka tidak perlulah kita melaksanakan solat sunat istikharah, sebab Rasulullah SAW pun pernah melakukan pilihan tanpa melaksanakan solat istikharah kerana beliau yakin dengan keputusan itu adalah tepat. Iaitu contohnya semasa peperangan Khandaq, di mana seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Salman Al-Farisi pernah mencadangkan kepada Rasulullah untuk menggali parit untuk menghadapi tentera kaum musyrikin. Jadi Rasulullah bila menerima cadangan tersebut, Rasulullah membuat keputusan untuk memilih menggali parit tersebut kerana Rasulullah yakin bahawa itu adalah keputusan yang terbaik. Okay, jadi kalau sekiranya kita dah ada keputusan, tak perlulah kita laksanakan solat sunat istikharah. Tapi sekiranya kita rasa macam ragu-ragu dengan keputusan tersebut, solatlah istikharah, okay, supaya keputusan yang kita dah buat tu adalah tepat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lafaz niat solat istikharah, usalli sunnatal istikharah rak'ataini lillahi ta'ala. Okay, sekiranya anak-anak tidak boleh tak ingat dalam bahasa Arab, lafaz dalam bahasa Arab, anak-anak boleh niat sahaja, lintaskan dalam hati semasa takbiratul ihram Allahu akbar, lintaskan dalam hati untuk solat sunat istikharah 2 rakaat dalam apa-apa sahaja bahasa. Kalau anak-anak boleh dalam bahasa Inggeris, bahasa Jepun, bahasa apa-apa sahaja boleh niatkan dalam ni, ataupun dalam dialek. Semuanya Allah boleh faham dan dengar apa yang anak-anak lafazkan, okay, dalam hati. Cara melaksanakan solat sunat istikharah sama sahaja dengan solat-solat sunat yang lain. Bacaan surah, bacaan Fatihah, bacaan surah, okay, lebih kurang sama dengan solat sunat yang lain. Cuma ada cadangan daripada para ulama untuk kita baca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Tapi terpulanglah pada anak-anak nak baca yang mana. Okey, kemudian disarankan supaya semasa sujud terakhir, okey, anak-anak baca sebanyak 4 kali, iaitu sujud yang terakhir sebelum memberi salam, bacalah sebanyak 40 kali dengan lafaz
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Okay, sebanyak 40 kali sebelum bangkit untuk tahiyat akhir dan memberi salam. Selepas memberi salam, anak-anak bacalah doa ini kerana doa ini telah diajarkan sendiri oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Okay, doanya berbunyi, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Okey, di sini anak-anak bayangkan masalah yang anak-anak ingin mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian sambung lagi, khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fih wa in kunta ta'lamu anna hadha syarrul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifhu anni fasrifni anhu wa qadir lil khaira haitsu kana thumma ardini bih. Untuk doa dalam tadi, anak-anak boleh sahaja pilih untuk berdoa dalam bahasa apa-apa sahaja yang ada anak gunakan. Kalau anak-anak gunakan bahasa Inggeris di rumah, maka silakanlah berdoalah dalam bahasa Inggeris. Kalau anak-anak rasa macam nak berdoa dalam bahasa Korea, maka berdoalah dalam bahasa Korea yang anak-anak gunakan. Okay, kalau anak rasa tak apalah, tak nak dalam bahasa lain, gunakan dialek pun tak apa. Kan, rasa macam aku nak guna dialek Kelantan lah, nak berdoa dalam Kelantan. Rasa macam lagi mudah kan. Okay, maka berdoalah, silakan. Okay, kalau nak rasa macam nak doa dalam negeri sembilan, boleh juga. Dalam logat Nagawi pun boleh. Okay, silakan. Kerana Allah tu maha mendengar dan maha memahami apa yang ada dalam isi hati kita. Okay, itu sahaja untuk solat sunat istikharah. Laksanakanlah solat istikharah, mohonlah petunjuk direct daripada Allah, kerana kita ni seorang hamba yang lemah dan perlukan kepada petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala.